Satu, Okay. dah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat yang mulia ini, uh, Ustaz sambungkan lagi ceramah-ceramah dan mauizah. Banyak persoalan yang nak dijawab. Antara soalan-soalannya ialah bagaimana dalam agama Islam boleh tak kita menegur kepada seseorang kalau teguran itu membawa perkara yang baik. Jadi jawapannya ialah tidak salah kita menegur seseorang itu kepada jalan yang baik, asalkan orang yang nak menerima teguran itu merasai senang hati dan menerimanya. Tetapi kalau kita tahu teguran itu mendatangkan kemarahan, ada baiknya tidak perlulah kita memberi teguran. Kita ingat sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Terang-terang Rasulullah sebagai Habibur Rahman, kekasih Allah. Ceritanya di antaranya dalam surah Abasa wa Tawalla. Rasulullah sedang memberikan dakwah kepada ramai orang pada masa itu, pada masa itu. Maka tiba-tiba didatangi oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Maktum. Berkata, "Ya Rasulullah," dia menjerit-jerit memanggil Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak menjawabnya. Rasulullah diam, pasal Rasulullah nak memberikan dakwah kepada orang-orang itu. Akhirnya Abdullah bin Maktum menjerit-jerit memanggil, katanya, "Ya Rasulullah, alimni mimma 'allamaka Allah. Ajar aku, kenapa kau ajar orang lain?" Rasulullah akhirnya diam. Terus turunlah ayat-ayat yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma." Abdullah bin Maktum ini seorang sahabat yang buta matanya. Tetapi itulah akhir-akhirnya Rasulullah sendiri memegang tangannya dan mendoakan kepadanya dan mengajar kepadanya selepas itu. Alhamdulillah, teguran itu membawa kebaikan yang baik kepada Abdullah bin Maktum dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, soalan-soalan yang disoal lagi di antaranya, bagaimana di akhir-akhir zaman ini adakah banyak kezaliman akan berlaku? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang banyak perkara-perkara yang ganjil, perkara-perkara yang sangat dahsyat dan perkara-perkara yang boleh menakutkan kepada semua makhluk pada hari ini memang terjadi dan akan terjadi di akhir-akhir zaman. Banyak kezaliman, bukan kezaliman antara peperangan di antara satu negeri ke satu negeri. Kita tidak mau menerangkan satu negeri ke satu negeri, tapi kita lihat sekarang ini banyak peperangan, banyak pergaduhan, banyak berlakunya kezaliman antara manusia sesama manusia di mana-mana sekarang. Umpamanya dalam universiti saja, di universiti mana-mana, di Malaysia, di Singapura, di Brunei dan di London dan di mana-mana, kadang-kadang boleh terjadi. Vice Chancellor tidak senang kepada pensyarah-pensyarah di bawahnya, sampai menjadi teguran, dan yang ada di antaranya pensyarah-pensyarah itu berhenti daripada kerja, tidak mahu menyambungkan kontraknya. Semua akan terjadi. Begitu juga di college, di maktab-maktab, di mana-mana juga principal ataupun pengetua-pengetua yang menunjukkan kekerasan, mereka selalu memikirkan apa? Kebaikan mereka, tapi mereka tidak mahu mengambil hati kepada pensyarah-pensyarah di bawahnya, kepada pekerja-pekerja di bawah. Ini biasa berlaku kezaliman. Bermacam-macam kezaliman akan berlaku di akhir zaman. Jadi akhirnya pekerja dengan pengetua, dengan majikan-majikan tidak rasa gembira. Kerana apa? Adanya kezaliman-kezaliman itu. Itu akan berlaku di mana-mana. Jadi apa yang Ustaz nak terangkan pada hari ini, adakah baik orang-orang yang melakukan kezaliman itu? Az-zalim, orang yang melakukan zalim. Al-mazlum, orang yang kena zalim. Jadi yang sangat bahaya hari ini bagi kita umat Islam, kalau kita bermusuh-musuh sesama Islam, bermusuh-musuh sesama orang-orang yang beriman, kita apabila berlaku zalim itu Allah Ta'ala melaknat. Allah Ta'ala melaknat orang-orang yang melakukan kezaliman. Orang yang mazlum mendapat
pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Sukakah kita sebagai seorang manusia, kita sebagai seorang besar, kita sebagai orang mempunyai kekayaan, tetapi kita melakukan kezaliman kepada orang? Sudah tentu kita tidak suka. Kerana apa? Allah Ta'ala akan memberi nanti balasan yang sangat berat. Orang-orang yang berlaku zalim ini, mereka akan mendapat azab yang sangat berat. Perhatikan dalam surah Ibrahim. Cuba perhatikan dalam surah Ibrahim, dalam ayat 40, dalam ayat 42 sehingga akhirnya Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Cuba perhatikan satu baris yang pertama tadi. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Macam mana hati orang yang kena zalim, orang yang berlaku zalim rasa gembira, dia sudah berjaya, tetapi dia lupa. Cuba perhatikan ayat Quran ini. Allah Ta'ala tidak akan lupa. Allah Ta'ala tidak akan terlupa perkara-perkara yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Jangan kamu sangka Allah Ta'ala itu biarkan saja sewenang-wenangnya orang-orang yang berlaku zalim itu. Tetapi apa kata Tuhan dalam firman-Nya? Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Allah Ta'ala tidak lalai, Allah Ta'ala tidak lupa. Allah Ta'ala akan balas orang-orang yang berlaku zalim ini. Tapi mereka lupa. Mereka lupa orang-orang zalim. Perbuatan mereka berlaku zalim tadi, akhirnya akibat buruknya ialah berputus silaturahim. Kita terputus silaturahim. Kita bermusuh di antara kita sesama Islam. Ini yang sangat pelik. Hari ini orang banyak berlaku zalim, tapi akhirnya mereka rasa mereka akan mendapat nikmat dan rasa gembira di sisi Allah Ta'ala. Tetapi mereka lupa nanti Allah Ta'ala akan balas balik. Itu ayatnya, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Nanti pada hari kiamat, itu kalau Tuhan nak balas hari kiamat, nanti terbeliak mata mereka ke atas. Mereka tidak dapat melihat ke bawah lagi. Mata-mata mereka ke atas terus. Tapi mereka lupa. Nanti dalam dunia, kalau Tuhan nak balas, doa-doa orang yang mazlum ini tidak ada dinding. Orang-orang yang mazlum tidak ada dinding. Allah Ta'ala buka pintu, akan diterima. Nanti nasib. Kadang-kadang orang yang berlaku zalim ini dapat sakit. Orang-orang yang berlaku zalim ini ditimpakan azab dan bermacam-macam balak. Kita tak sangka. Kita senang, kita gembira hari ini. Kita rasa, oh aku telah berlaku zalim tadi kepada orang-orang di bawah aku. Pekerja-pekerja aku buang sesuka hati aku. Tetapi kita ingat Allah Ta'ala belum buta matanya. Allah Ta'ala belum buta pandangannya. Allah Ta'ala tetap mengingat kamu sebagai seorang yang zalim kepada sahabat kamu sehingga hancur kehidupannya. Ingatlah itu ayat yang pertama. Dan begitu juga dalam ayat-ayat yang lain, Allah Ta'ala telah berfirman dalam suratul Kahfi, mengingatkan perbuatan orang-orang yang suka melakukan zalim kepada sesama manusia. Apa balasannya? Balasannya ialah api neraka Jahannam. Kita sudah buat ibadat sembahyang, kita buat ibadat haji, kita buat ibadat puasa, kita buat ibadat bermacam-macam ibadat. Segala amal kebaikan kita buat semuanya menjadi debu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita berlaku zalim. Apa janji Allah Taala dalam surah Al-Kahfi? Cuba perhatikan. Ini yang disuruh baca Quran, kita disuruh tadabbur, fikir, renung. Apa kata Tuhan dalam firman-Nya? Inna a'tadna liz-zalimina naran ahata bihim suradiquha. Cuba perhatikan dalam suratul Kahfi ayat 29. Allah Ta'ala, inna a'tadna liz-zalimin. Kami, kata Tuhan, menyediakan kepada orang-orang yang berlaku zalim dengan api neraka Jahannam. Kita menjadi sia-sia segala amal yang kita dah buat di alam dunia ini.
kita buat ini sembahyang, kita buat ibadat puasa, kita buat ibadat haji, dan kita buat segala-gala kebaikan, semuanya menjadi debu. Akhirnya badan kita dimakan oleh api neraka jahanam. Nauzubillah min zalik. Cuba ingatlah wahai manusia, insaflah, janganlah berlaku zalim kepada sesiapa sekalipun. Kalau kita berpangkat besar, kita sebagai vice chancellor, kita sebagai principal, di mana-mana kita berada, jangan kita menjatuhkan orang, jangan kita sombong dengan pangkat kita. Pangkat ini hanya sementara di dunia. Dalam kubur tak ada cerita pangkat-pangkat lagi. Dalam kubur kita ingat, kita bukan jadi orang yang hebat. Apa kata kubur? Ana baitud dud. Ana baitud dud, kata kubur. Kubur sendiri bercakap. Ingat kau masuk dalam kubur ini nanti, engkau akan hancur, engkau menjadi tulang dan engkau menjadi ulat. Bait dud maknanya rumah ulat di dalam kubur ini. Apalagi kalau kita berlaku zalim, maka insaflah, banyak-banyak minta maaf, minta berjumpa kepada orang yang kita lakukan zalim. Dosa ini ada dua, dosa besar. Kalau kita berlaku dosa besar dengan Allah Ta'ala, insya-Allah, dosa apa sekalipun, dosa jahat kepada orang, dosa tidak sembahyang, dosa tidak puasa, bermacam-macam, asalkan kita tidak syirik kepada Allah Ta'ala, kita bertaubat dan beristighfar, Tuhan akan menerima taubat dan istighfar kita. Tetapi kita melakukan dosa sesama manusia, kita berlaku sombong kepada manusia, kita berlaku sombong kepada manusia dengan sebab pangkat kita, kita menjatuhkan orang, kita tidak mau menolong kepada orang yang meminta tolong, dan kita tidak mau panjangkan kontrak-kontraknya, kita tidak senang kepadanya, maka kita sudah berlaku zalim. Maka insaflah perkara-perkara begini. Dosa sesama manusia, kalau orang yang melakukan zalim itu kepada orang itu, kalau dia tidak mau minta maaf, selagi itulah sampai hari akhirat, dia tidak akan cium bau syurga. Ingatlah wahai orang-orang yang telah melakukan zalim, insaflah kamu. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan di dalam hadis kursinya, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Aku haramkan kezaliman ini kepada diri aku sendiri. Faja'altuhu muharraman fala tazalamu. Wahai hamba-hamba aku, janganlah engkau berlaku zalim. Aku sebagai Allah, tidak mau melakukan kezaliman kepada makhluk-makhluk aku di dalam dunia ini. Tetapi manusia, makhluk-makhluk yang begitu hebat seperti Fir'aun, mereka sanggup membunuh orang, mencela orang, menghina orang dan sombong kepada orang. Allah Ta'ala haramkan diri Allah Ta'ala tidak mau menyombong kepada sesiapa pun. Tetapi sayangnya makhluk-makhluknya, hamba-hambanya sanggup sombong kepada sesama manusia. Allah ingatkan tadi, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Aku haramkan diri aku berlaku zalim kepada sesiapa pun. Maka marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita meminta maaf kepada Allah Ta'ala, kita meminta ampun kepada Allah Ta'ala, dan kita meminta ampun kepada orang yang kita melakukan zalim tadi. Kita minta ampun kepada orang-orang yang kita telah berlaku zalim. Insaflah diri kita, mudah-mudahan kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sekadar hari ini sajalah untuk ustaz untuk menyambungkan ceramah-ceramah dan mauizah daripada tajuk yang sudah diberikan kepada ustaz. Mudah-mudahan menjadi faedah dan manfaat kepada sesiapa sekalipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.